Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dulu keputusan perlawanan yang berlangsung di La Liga Spanyol. Girona menang 4-3 ke atas pasukan Atletico Madrid. Real Madrid menang tipis 1-0 ke atas pasukan Mallorca. Granada menang 2-0 ke atas pasukan Cadiz. Celta Vigo tundukkan pasukan Betis 2-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Antonio Rudiger muncul wira pasukan Real Madrid. Pemain pertahanan pasukan Real Madrid, Antonio Rudiger, muncul wira pasukan Real Madrid apabila berjaya menjadikan satu-satunya gol dalam perlawanan menentang pasukan Mallorca yang berlangsung pada awal pagi tadi. Jaringan tersebut dilakukan menerusi tandukan cantik pemain itu hasil sepakan sudut daripada Luka Modric pada minit ke-78. Kehadiran semula beberapa pemain utama mereka, terutamanya Vinicius Junior, dilihat sangat membantu mereka untuk menggerakkan barisan serangan pasukan sejak daripada awal permainan lagi. Dengan kemenangan tersebut, Real Madrid berjaya memintas pasukan Girona untuk berada di atas selaku pendahulu La Liga dengan perbezaan jaringan selepas 19 perlawanan. Kedua-dua pasukan kini mengumpul 48 mata, meninggalkan jauh pasukan Atletico Madrid yang berada di tempat ketiga dengan 38 mata, yang juga berkongsi mata dengan Barcelona yang berada di tangga keempat. Hat-trick Morata tidak mampu selamatkan Atletico Madrid. Jaringan hat-trick yang dilakukan oleh Alvaro Morata ketika menentang Girona pada awal pagi tadi tidak cukup untuk membantu pasukannya untuk sekurang-kurangnya mendapatkan keputusan seri. Sebaliknya, pasukan Girona lebih klinikal ketika berada di hadapan gol untuk mereka mengekalkan momentum kemenangan mereka dalam perlawanan Liga pada ketika ini. Berhasil selaku tuan rumah, Girona berjaya di depan seawal minit kedua menerusi Valery Fernandez yang dibantu oleh Pablo Torre. Kedudukan tersebut tidak bertahan lama apabila Alvaro Morata berjaya menyamakan kedudukan untuk Atletico pada minit ke-14. Savio kemudiannya kembali meletakkan tuan rumah di depan pada minit ke-26 sebelum bekas pemain pertahanan pasukan Manchester United, Daley Blind, meletakkan tuan rumah semakin selesa di depan dengan gol ketiga pada minit ke-39. Alvaro Morata sekali lagi berjaya merapatkan kedudukannya pada minit ke-44. Selang 2 minit kemudian, dia sekali lagi berjaya menjadikan gol penyamaan tetapi dibatalkan oleh VAR kerana berkedudukan offside. Morata bagaimanapun menebus kehampaan dengan gol penyamaan pada minit ke-54 sekaligus melengkapkan hat-trick beliau dalam perlawanan ini. Ketika perlawanan dilihat seakan-akan berakhir dengan keputusan seri 3-3, Ivan Martin muncul menjadi wira pasukan dengan meledak gol keempat pada masa kecederaan bagi memastikan kemenangan pasukan Girona dalam kempen La Liga pada musim ini. Atletico Madrid terpaksa menerima kekalahan 4-3 kepada pasukan Girona dan fokus mereka kali ini adalah untuk kekal dalam kelompok 4 terbaik sehingga tamat musim ini. AS Roma berjaya marah ke peringkat seterusnya Coppa Italia. AS Roma berjaya melangkah ke peringkat seterusnya dalam kejohanan Coppa Italia selepas mereka menyingkirkan pasukan Cremonese 2-1 pada awal pagi tadi. Roma bagaimanapun terpaksa menempuh kesukaran apabila pasukan Cremonese yang bertanah ke tempat mereka itu berjaya untuk berada di depan terlebih dahulu menerusi jaringan Franz Sajud pada minit ke-37. AS Roma terpaksa menanti sehingga minit ke-77 untuk penyerang utama mereka iaitu Romelu Lukaku meledak gol penyamaan hasil bantuan daripada Sada Azmoun, dan kemudian Paulo Dybala memastikan kemarahan mereka selepas menyempurnakan sepakan penalti yang dihadiahkan pada minit ke-85 perlawanan. Mereka akan berdepan dengan pasukan Lazio pada peringkat suku akhir nanti yang dijadualkan akan berlangsung pada 11 Januari dan meneruskan kempen Serie A dengan menentang pasukan Atalanta pada 8 Januari nanti. Paris Saint-Germain kekalkan kejuaraan Piala Super Perancis. Paris Saint-Germain berjaya mengekalkan kejuaraan mereka dalam kejuaraan Piala Super Perancis apabila mudah menewaskan pasukan Toulouse 2-0 dalam perlawanan akhir yang berlangsung pada awal pagi tadi. Paris Saint-Germain jelas menguasai perlawanan sejak daripada minit awal lagi apabila mereka berjaya untuk berada di depan seawal minit ketiga menerusi pemain tengah daripada Korea iaitu Lee Kang-in yang tenang menolak masuk bola hantaran Ousmane Dembele. Kylian Mbappe kemudiannya merembat cantik gol kedua pasukan Paris Saint-Germain pada minit ke-44 selepas menerima hantaran daripada Bradley Barcola untuk meletakkan mereka selesa di depan. Tiada jaringan yang dapat dilakukan pada babak kedua dengan pasukan Paris Saint-Germain berjaya mengekalkan kedudukan tersebut sehingga tamat perlawanan. Paris Saint-Germain berjaya menjulang trofi Piala Super Perancis buat kali ke-11, 10 kali dalam tempoh 11 tahun, dengan Lille berjaya menyekat kejuaraan berturut-turut mereka pada tahun 2021 yang lalu tanah kepada pasukan Paris Saint-Germain.
Vitor Roque selamat didaftarkan sebagai pemain Barcelona yang baru. Barcelona dilaporkan telah berjaya mendaftarkan pemain terbaru mereka, iaitu Vitor Roque. Walaupun masih lagi berdepan dengan masalah kewangan mereka, mereka terpaksa mengambil risiko tersebut demi untuk mengukuhkan lagi barisan hadapan mereka, yang pada ketika ini dilihat agak tumpul daripada segi penjurahan. Vitor Roque diberitakan akan melakukan penampilan pertamanya ketika menentang pasukan Las Palmas pada awal pagi esok, dan perkara tersebut sudah pasti sangat dinantikan oleh peminat Barca sendiri. Pemain yang berusia 18 tahun itu berjaya didapatkan daripada Atletico Paranaense dengan nilai lebih daripada 80 juta euro secara keseluruhan pada Julai lalu. Sebenarnya hanya akan dibawa masuk pada musim 2024-2025 akibat sekatan pembelanjaan dikenakan ke atas mereka. Bagaimanapun, tempoh tersebut telah dipendekkan kepada bulan Januari ini, dan ianya sudah pasti memberikan kelegaan kepada Xavi yang pada ketika ini semakin buntu untuk menyelesaikan masalah ketumpulan barisan serangan mereka. Andre Onana dijangka akan tiba lewat untuk bersama dengan pasukan Cameroon. Penjaga gol utama pasukan Manchester United, Andre Onana, dijangka sengaja melewatkan ketibaannya bersama dengan pasukan kebangsaan Cameroon hanya untuk dia bermain menentang pasukan Spurs dalam perlawanan yang akan berlangsung sehari sebelum African Cup of Nations bermula. Perkara ini diminta sendiri oleh pasukan Manchester United yang dikatakan hanya akan melepaskannya selepas perlawanan itu berlangsung. Kejohanan Piala Negara-Negara Afrika dijadualkan akan bermula pada 14 Januari nanti, dan Onana sepatutnya sudah berada bersama dengan pasukan negaranya bagi menjalani latihan persiapan, tetapi sebaliknya berlaku. Persatuan Bola Sepak Cameroon bagaimanapun telah pun bersetuju dengan permintaan tersebut dan membenarkan pemain itu bermain bersama dengan klubnya sehingga sehari sebelum kejohanan berlangsung. Selain Onana, beberapa bintang lain akan turut pergi untuk mewakili negara mereka seperti Mohamed Salah daripada Liverpool yang akan bersama dengan Mesir, Son Heung-min dan juga Hwang Hee-chan akan bersama dengan pasukan Korea Selatan, dan ramai lagi. David Moyes kecewa dengan pertukaran jadual perlawanan. Pengurus pasukan West Ham, David Moyes, menyalahkan pertukaran jadual perlawanan pada saat akhir adalah punca utama mengapa mereka terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri ketika menentang pasukan Brighton pada awal pagi Rabu yang lalu. Mereka terpaksa beraksi tanpa bintang utama mereka, iaitu Muhammad Kudus, yang telah terbang untuk bersama dengan pasukan negaranya iaitu pasukan Ghana bagi menyertai kejohanan Piala Negara-Negara Afrika. Kehilangan Kudus begitu dirasai kerana beliau merupakan pemain terbaik pasukan West Ham setakat musim ini, dan keputusan seri tanpa jaringan itu mencerminkan segalanya buat pasukan West Ham. Muhammad Salah masih sempat lagi bermain untuk membantu pasukan Liverpool untuk menang mengatasi pasukan Newcastle di Anfield sebelum berangkat menyertai Mesir. Jika pertukaran jadual perlawanan itu tidak berlaku, sudah pasti keputusan yang berbeza dapat dilihat dalam perlawanan tersebut. Tambahnya lagi, Manchester United sasarkan Michael Olise. Manchester United kini mengalihkan tumpuan mereka untuk cuba mendapatkan bintang pasukan Crystal Palace, Michael Olise, yang kini sedang beraksi dengan cemerlang bersama dengan pasukannya itu. Perkara ini menjadi perancangan sulung buat pemilik baru kelab, iaitu Sir Jim Ratcliffe, yang pantas mahu cuba mendapatkan pemain tersebut. Olise sebelum ini cuba dipancing oleh pasukan Chelsea pada musim panas yang lepas pada nilai 35 juta pound, tetapi dia tolak kerana merasakan nilai klausul perbezaan itu sudah tidak sesuai dengan kualiti yang pemain itu ada. Palace juga mengeluhkan kenyataan di mana pemain itu tidak akan dijual pada bulan Januari ini, tetapi Manchester United akan tetap cuba memberikan tawaran kepada mereka. Selain itu, Manchester United juga telah menamakan Eric Maxim Choupo-Moting dan juga Timo Werner sebagai antara senarai penyerang yang mereka akan cuba dapatkan pada bulan ini. Real Madrid tidak berminat untuk dapatkan semula Rafael Varane. Real Madrid menegaskan yang mereka tidak akan mendapatkan semula Rafael Varane daripada pasukan Manchester United, memandangkan perancangan pengurus pasukan iaitu Carlo Ancelotti yang tidak mahu membawa masuk lagi pemain pertahanan tengah dalam jendela perpindahan kali ini. Ivan Toney berharap untuk sertai pasukan Arsenal. Ivan Toney berharap untuk bersama dengan pasukan Arsenal selepas tempoh pergantungannya tamat nanti, tetapi berkemungkinan besar tidak akan terjadi kerana nilai yang Brentford mahukan dilihat terlalu tinggi. Brentford dilaporkan meletakkan harga setinggi 100 juta pound terhadap Toney, dan jika Arsenal berkeras mahukan juga penyerang itu, mereka terpaksa menurunkan lagi nilai pemain itu sehingga ke tahap yang mereka mampu. Manchester City berminat dengan Florian Wirtz. Manchester City dikatakan berminat untuk mendapatkan bintang pasukan Leverkusen, iaitu Florian Wirtz, tetapi pemain itu dilaporkan tidak akan dilepaskan pada bulan Januari ini. Pedri mahu Barca dapatkan Erling Haaland. Pemain tengah pasukan Barcelona, Pedri, mahu pasukannya itu cuba mendapatkan Erling Haaland sekiranya mereka berhasrat untuk menggantikan Robert Lewandowski yang sudah semakin berusia itu. Liverpool tidak berminat untuk teruskan perburuan mereka. Liverpool dilaporkan tidak berminat untuk meneruskan hasrat mereka untuk terus bersaing untuk mendapatkan beberapa pemain yang sudah berada dalam senarai mereka pada ketika ini. Antara pemain disebut-sebut akan menyertai mereka adalah Andre, Piero Hincapié dan juga João Palhinha.
Liverpool kini mengalihkan tumpuan mereka untuk cuba mendapatkan pemain daripada Mönchengladbach, iaitu Manu Kone yang turut dimahukan oleh pasukan Bayern Munich. Spurs tamatkan minat mereka untuk dapatkan Gallagher. Spurs terpaksa melupakan hasrat mereka untuk cuba mendapatkan pemain Chelsea atau Conor Gallagher selepas mereka dilihat tidak mampu untuk memenuhi permintaan Chelsea yang mahukan sehingga 60 juta pound untuk pemain tersebut. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.